Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammin bil khair. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب لسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam pembacaan kitab 40 hadis perihal zaman kini yang telah dikarang oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, sebelum kita mula, bolehkah saya dapatkan respon sama ada suara okey ataupun tidak? Dan saya juga ingin ingatkan kepada tuan-tuan yang ingin dapatkan buku 40 hadis perihal zaman kini. Kitab ini tuan-tuan boleh dapatkan di Pustaka Hikmah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ataupun tuan-tuan boleh terus berhubung dengan pihak Jabatan Mufti untuk membuat pembelian secara online. Dan saya juga memohon jasa baik tuan-tuan untuk kita sama-sama mengongsikan live kita pada malam ini supaya manfaatnya dapat disebarkan kepada masyarakat umum, kepada lebih ramai pendengar. Kerana Nabi SAW pernah memberitahu bahawa antara perkara-perkara yang menjadi amalan yang berterusan walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, antaranya ialah ulumun bathaha, ilmu yang disebarkan, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu dengan kata beliau, idza mata ibnu adam yajri alaihi min fi'ali ghairu 'ashrin. Kalau matinya anak Adam itu, semua amalan dia akan terputus melainkan 10 perkara, yang antaranya kata Al-Imam As-Suyuti ulumun bathaha, ilmu yang disebar-sebarkan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, moga-moga dengan kita menyebarkan live kita pada malam ini, perkongsian ilmu kita, pembacaan hadis-hadis ini, termasuk di dalam perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu ilmu yang disebarluaskan. Sidang pendengar tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita, kita tak nak benda yang lain. Kerana kehidupan kita di dunia ini pun kita tak tahu berapa lama. Kehidupan yang cukup seketika. Dan tak ada seorang pun yang boleh jamin bahawa dia akan hidup pada esok hari. Jadi kehidupan kita yang sebenar, bila kehidupan kita sebenar-benarnya adalah apabila kita telah meninggal dunia nanti. Itulah kehidupan sebenar kita. Di kehidupan kita di dunia ini hanya untuk mengambil bekal, untuk dibawa bersama-sama apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab 40 hadis perihal zaman kini. Setelah kita bersama-sama melihat faedah ataupun muqaddimah yang disebutkan oleh pengarang Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau, fawaid, faedah-faedah yang sangat bermanfaat, yang sangat berfaedah. Sebab itu nama dia fawaid, faedah, untuk diambil, untuk difahami oleh penuntut ilmu hadis. Dan dengan mukadimah ini juga kita akan dapat melihat dengan lebih jelas tentang apakah yang ingin dibincangkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab ini. Kerana metod yang digunakan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini, dia tidak
seperti kitab-kitab 40 hadis yang lain. Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini, beliau bukan sahaja meriwayatkan hadis. Kebanyakan kitab 40 hadis yang hanya ada adalah matan hadis. Tapi Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini, beliau juga memasukkan takhrijul hadis. Takhrij hadis ni apa? Hukum berkenaan dengan hadis tersebut. Sama ada hadis tersebut sahih ataupun tidak. Seperti mana yang kita bincang sebelum ini, bahawa Sayyid Abdul Aziz sebut di dalam kitab ini bahawa beliau ada meriwayatkan beberapa hadis yang tidak sampai pun kepada martabat hadis yang sahih. Tetapi kita kena faham, di dalam masalah fadailul amal, di dalam masalah mukjizat Nabi, di dalam masalah sirah, para ulama hadis sepakat dengan mengatakan bahawa diriwayatkan padanya hadis yang ma sahha wa ma qad unkira. Apa yang sahih dan apa yang tidak sahih. Ini asas yang kita kena faham. Bila kita tak faham asas ni, akhirnya kita menganggap bahawa hadis daif itu seolah-olah hadis palsu, hadis maudhu'. Sedangkan ulama hadis, mereka beramal dengan hadis-hadis daif. Oleh itu, apabila kita membuka kitab-kitab hadis, kita akan mendapati dalam kitab tersebut terdapatnya hadis-hadis yang daif. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, walaupun beliau mengarang kitab Jami' Sahih, kitab sahih beliau, tapi dalam pada masa yang sama beliau juga mengarang kitab Adabul Mufrad, yang mana di dalam kitab tersebut terdapatnya hadis-hadis yang dhaif, menunjukkan bahawa para ulama hadis sendiri beramal meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Namun kita dah bincang syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis-hadis dhaif dan apakah yang ditetapkan oleh para ulama untuk kita meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini apabila kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan muqaddimah, 7 muqaddimah, 7 faedah utama yang dibincangkan oleh Sayyid Abdul Aziz, maka kita akan terus masuk kepada hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini. Dalam kitab ini kita akan mendapati terdapatnya 41 hadis. Dan kita dah bincang kenapa ada 41 hadis sedangkan namanya kitab hadis 40. Perkara itu telah kita jawab pada mukadimah sebelum ini, dan itu juga menjawab kepada apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in beliau. Beliau meriwayatkan 42 hadis, sedangkan kita tak panggil hadis 42, kita panggil hadis 40. Baik, dalam hadis yang pertama, Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau meriwayatkan hadis berkenaan dengan Islam hanya tinggal nama. Kalau tuan-tuan yang ada buku, jika tuan-tuan buka pada isi kandungan, tajuk bab itu saya yang tambah. Kitab ini tidak mempunyai nama ataupun tajuk bagi setiap hadis. Tetapi saya menambah tajuk-tajuk bagi hadis-hadis tersebut supaya mudah untuk kita rujuk. Misalnya kalau tuan-tuan buka pada isi kandungan, tuan-tuan akan dapati pada hadis pertama, saya namakan dia, saya letakkan tajuk sebagai Islam hanya tinggal nama. Dalam hadis itu kita akan melihat bagaimana Nabi SAW, beliau bagi tahu kepada kita bahawa akhir zaman nanti Islam hanya akan tinggal nama. Dan kita juga akan melihat bagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu hakikatnya benar-benar terjadi. Dan tidak ada seorang pun boleh menafikannya. Bahkan sidang pendengar tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca hadis-hadis dalam kitab ini, kita takkan mampu mengungkapkan perkataan melainkan dengan tersenyum dan mengiyakan akan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu benar terjadi. Hakikat apa yang berlaku pada zaman kita. Baik, pada hadis yang pertama berkenaan dengan Islam hanya tinggal nama. Yang kedua pula, saya namakan hadis tersebut sebagai perbalahan berkenaan ketuhanan. Nabi sebut bagaimana umat akhir zaman yang mana mereka akan berbalah berkenaan dengan ketuhanan. Perkara itu benar-benar terjadi pada hakikat pada hari ini. Bagaimana kita melihat golongan yang mereka mendakwa Tuhan bertangan, Tuhan berwajah, Tuhan duduk di atas langit. Itu belum kita cerita berkenaan dengan liberalism dan sebagainya. Maka kesemua itu akan kita bincang pada hari tersebut.
Kemudian hadis yang ketiga adalah golongan yang tetap berada dalam kebenaran. Nabi SAW sebutkan adanya golongan yang walaupun berada pada akhir zaman, tetapi mereka tetap berada dalam kebenaran. Dan itu tujuan kita mempelajari kitab-kitab hadis ini. Mungkin ada yang kata, Ustaz, bukankah Nabi SAW dah sebut dah tentang hakikat yang berlaku pada akhir zaman, kerosakan umat pada akhir zaman. Jadi buat apa kita nak belajar lagi, Ustaz? Nabi dah bagi tahu siap-siap dah. Jadi confirm kita akan jadi orang yang tak baik sebab kita duduk akhir zaman. Jawapannya adalah tidak benar. Kenapa? Kerana Nabi SAW juga bagi tahu walaupun pada akhir zaman penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan fitnah, tetapi masih ada golongan-golongan yang Nabi sebut terus berada dalam kebenaran. Dan moga-moga apabila kita membaca hadis-hadis ini, kita terus mampu untuk berada di dalam golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang berada pada jalan yang benar. Macam mana nak berada pada jalan yang benar? Kita kena melihat apa yang Nabi larang, apa yang Nabi sifatkan tentang umat-umat akhir zaman. Maka dengan kita faham, kita tahu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka insya-Allah kita akan mampu mengelakkan diri kita dari menjadi orang yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifatan yang tidak baik, tapi dengan sifatan yang buruk. Baik. Kemudian pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang keempat, kita akan bincangkan berkenaan dengan suatu fitnah pada akhir zaman, yang mana fitnah ini akan membuatkan orang yang baik jadi kebingungan. Orang yang baik, dia menjadi bingung, menjadi keliru, menjadi confused sama ada perkara itu baik ataupun tidak. Maka itu akan kita lihat pada hadis yang keempat. Hadis yang kelima berkenaan dengan umat Islam akan mengikuti kebiasaan umat terdahulu. Hadis ini hadis yang masyhur dan kita sedia maklum. Hadis yang keenam adalah fitnah yang membuatkan hati menjadi mati. Pada akhir zaman, Nabi SAW bagi tahu adanya fitnah, yang mana fitnah ini akan membuatkan hati-hati manusia menjadi mati. Yang ketujuh, syaitan yang bertopengkan manusia. Satu sifatan yang cukup keras daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebutkan mereka adalah hakikatnya mereka syaitan, tetapi mereka bertopengkan dengan topeng manusia. Mereka pada hakikatnya mereka adalah serigala, tetapi mereka memakaikan badan mereka dengan bulu kambing. Untuk apa? Untuk sama-sama duduk dengan kambing, untuk dia makan kambing tersebut. Maka ini yang Nabi sebut di dalam hadis. Perkara yang ke-8, hadis berkenaan dengan Al-Quran dihina dan Islam menjadi asing. Maka perkara ini, tuan-tuan, kita dapat lihat, tak perlu pun kita syarah pada hakikatnya. Kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, semuanya hakikatnya berlaku. Baru-baru ini timbulnya fitnah berkenaan dengan isu kalimah Allah. Dan isu itu juga kita akan bincangkan dalam hadis-hadis ini, insya-Allah. Hadis yang ke-9, fitnah yang memisahkan ayah dan anak. Hadis ini, tuan-tuan, cukup bagi saya cukup takjub. Hadis yang cukup ajaib. Hadis yang cukup menakjubkan. Bagaimana Nabi SAW sebut tentang umat akhir zaman yang mana akan berlakunya fitnah sehingga menyebabkan anak dan ayah berpisah. Dan perkara itu hakikatnya realiti berlaku pada hari ini. Kita mendengar bagaimana anak dan ayah berselisih pendapat disebabkan urusan agama. Yang ayah kata boleh tahlil, jom kita buat tahlil. Yang anak kata, bah, yah, papa, tahlil tu bid'ah, dia kata. Nabi tak pernah buat, jangan kita buat. Akhirnya bergaduh sehingga memutuskan hubungan di antara ayah dan anak. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya bacaan Yasin pada Khamis malam Jumaat, menziarahi kubur. Fitnah-fitnah ini akhirnya menyebabkan seorang anak dan seorang ayah akan berpisah. Dan perkara itu realiti berlaku. Hadis yang ke-10 adalah Nabi SAW meminta kita, menyuruh kita untuk memilih
di antara qalat dengan dosa. Kerana Nabi sebut pada akhir zaman, manusia akan menganggap perkara yang baik, ketaatan, ibadah itu sebagai perkara yang qalat. Hari ini realiti berlaku. Apabila kita melihat orang yang beragama, kita akan panggil kau ni qalat lah. Alah, hai, pakai tudung je. Asal tak pakai tudung je orang tak ada agama. Apa pula? Tak semestinya dia kata. Orang yang pakai tudung ni sebenarnya qalat. Sempit pemikiran dia. Misalnya. Perkara itu benar tak terjadi pada hari ini. Kemudian, hadis yang ke-11, Nabi sebut tentang Al-Quran akan pudar daripada hati-hati manusia. Hilang Al-Quran daripada hati-hati manusia seperti mana pudarnya baju. Apabila kita basuh, lama-kelamaan baju tersebut akan menjadi semakin pudar. Dan begitulah kata Nabi SAW, pada akhir zaman Al-Quran akan menjadi pudar seperti mana pudarnya baju yang berwarna. Kemudian hadis yang ke-12, manusia berubah menjadi kera dan khinzir. Ini Nabi sebut pada akhir zaman manusia, ataupun lebih khusus iaitu ulama pada akhir zaman, mereka akan menjadi kera dan khinzir. Yang mana Nabi sebut bahawa apabila pengikutnya ataupun masyarakatnya ingin merujuk kepada alim ulama yang ada pada ketika itu, bila datang-datang tengok dah jadi kera, dah jadi khinzir. Ini yang Nabi sebut. Walaupun ulama membincangkan sama ada betul ke ada kera dan khinzir, belum pernah kita nampak orang jadi kera dan khinzir. Tapi ulama kata yang dimaksudkan kera dan khinzir ini bukan kera dan khinzir yang betul. Walaupun ada sebagian ulama kata ya, memang mereka akan berubah menjadi kera dan khinzir disebabkan mereka orang yang beragama tapi membawa fitnah untuk agama. Tapi sebagian ulama lain kata kera dan khinzir ini adalah gambaran Nabi SAW tentang ulama pada akhir zaman yang mana mereka tidak beramal dengan ilmunya, yang mana mereka menyalahi dengan apa yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat seperti kera dan khinzir. Wal'iyadzubillah. Kemudian pada hadis yang ke-13, Nabi SAW menyebutkan tentang mereka yang mengutamakan dunia berbanding pada akhirat. Hadis yang ke-14, Nabi sebut tentang tanda-tanda akhir zaman. Keadaan umat akhir zaman yang mana mereka memperindahkan masjid-masjid mereka. Mereka memperelok-elokkan masjid mereka. Ini kita akan bincangkan. Salah ke Ustaz kalau saya nak cantikkan masjid? Kan kalau masjid buruk, orang kutuk. Rumah banglo 2 juta tapi masjid 500 je, naik guna papan. Tak boleh ke saya nak hias masjid? Itu kita akan bincang. Adakah Nabi larang untuk menghiasi masjid ataupun tidak? Kemudian pada hadis yang ke-15, Nabi sebut tentang mereka yang tidak menghiraukan sumber yang halal ataupun haram. Mereka dah tak kisah dah, kata Nabi SAW. Pada akhir zaman, mereka tak kira sama ada halal ataupun haram, mereka tetap akan makan. Mereka tetap akan ambil tanpa merisaukan akibat daripada memakan makanan yang haram. Kemudian hadis yang ke-16 berkenaan dengan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ini kita tak payah cerita dah lah. Kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Hadis yang ke-17, hati orang Al-Ajam. Nabi sebut tentang hati orang Al-Ajam. Yang ke-18, menamakan arak dengan selainnya. Nabi dah sebut dah pada akhir zaman yang mana manusia akan menamakan arak, dia tak namakan arak tapi dinamakan dengan nama-nama yang lain. Tahulah kan, nama-nama arak yang ditukar. Sehingga kadang-kadang orang tak perasan itu adalah arak. Nabi dah sebut dah perkara tersebut lebih daripada 1400 tahun dahulu. Kemudian hadis yang ke-19 adalah mendekatkan diri kepada pemerintah. Ini Nabi sebut tentang keadaan umat akhir zaman yang mana mereka gemar untuk mendekatkan diri dengan pemerintah. Untuk apa? Untuk mendapat habuan dunia. Sehingga ada kalanya sanggup menjual agama sendiri.
Yang hadis ke-20 adalah kecemburuan seorang lelaki kepada lelaki yang lain. Nabi sebut pada akhir zaman, bukan lelaki cemburu dengan wanita. Lelaki cemburu wanita itu perkara normal. Tapi Nabi bagi tahu pada akhir zaman, lelaki akan cemburu kepada lelaki. Dan perkara itu hakikatnya berlaku pada hari ini, seperti akan kita lihat nanti. Hadis ke-21 adalah fitnah yang datang daripada ahli keluarga. Fitnah tu tak datang jauh-jauh, Nabi sebut. Nabi kata pada akhir zaman, fitnah akan datang daripada ahli keluarga sendiri. Akan datang daripada mak ayah sendiri. Akan datang daripada adik-beradik sendiri. Akan datang daripada isteri sendiri. Dan bahkan akan datang daripada anak-anak sendiri. Hadis ke-22, melihat urusan agama seperti melihat anak bulan. Ini sifatan yang Nabi gambarkan bagaimana pada akhir zaman, untuk kita mengetahui tentang urusan agama, payahnya seumpama kita kena menengok anak bulan. Anak bulan sukar untuk dilihat. Sebab tu kalau kita nak tengok anak bulan, kita kena guna alat untuk melihat anak bulan. Boleh tak guna mata kasar? Boleh, tapi ia sangat sukar. Maka Nabi SAW gambarkan pada akhir zaman, untuk mengetahui hukum hakam Islam itu seolah-olah perlu untuk melihat anak bulan. Sebegitu sukar untuk mengetahui tentang hukum agama. Kemudian pada hadis yang ke-23, Nabi gambarkan, Nabi sebutkan tentang para muazzin daripada kalangan yang hina. Nabi kata pada akhir zaman, mereka akan melantik para muazzin daripada kalangan mereka yang hina, daripada kalangan mereka yang paling rendah kedudukannya, daripada kalangan mereka yang tak tahu apa-apa tapi dilantik menjadi Bilal. Ini Nabi SAW dah sebut dah lebih daripada 1400 yang dahulu. Hadis yang ke-24, masjid yang dipagari. Nabi sebut pada akhir zaman, umat Islam akan memagari masjid-masjid mereka. Hadis ke-25, Islam menjadi pudar. Hadis ke-26, munculnya golongan Ruwaibidah, yang mana kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ruwaibidah. Hadis ke-27, golongan yang menjadikan lidah sebagai sumber pendapatan. Nabi sebut pada akhir zaman, manusia akan menjadikan lidah mereka sebagai sumber untuk mendapatkan habuan dunia, untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan hanya menggunakan lidah mereka. Kemudian hadis ke-28, bala yang datang daripada pemerintah. Nabi sebut pada akhir zaman, bala itu tak datang daripada tempat lain. Bala, kata Nabi SAW, pada akhir zaman akan datang daripada pemerintah sendiri. Ni ustaz ni anti kerajaan ni. Tak. Kita bukan nak bincang tentang politik, tapi kita nak bincang tentang hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi sebutkan, Nabi sifatkan keadaan akhir zaman bertepatan dengan apa yang berlaku. Dan bertepatannya perkara tersebut menunjukkan dalil bahawa apa Nabi sebut itu benar. Menunjukkan bahawa Nabi SAW diberitahu oleh Allah tentang perkara-perkara ghaib. Dan bukti jelas menunjukkan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada daripada kalangan umat Islam sendiri yang mereka tak percaya kepada mukjizat. Dia kata mukjizat ni tak ada. Kenapa dia kata mukjizat tak ada? Sebab dia kata dalam Al-Quran tak ada sebut tentang mukjizat, dia kata. Sedangkan dia terlupa pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lain mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang boleh kita lihat pada hari ini. Kenapa mereka menafikan mukjizat? Kerana mereka tak dapat lihat. Mereka tak nampak bagaimana Nabi SAW membelah bulan. Mereka tak dapat melihat bagaimana Nabi SAW mengeluarkan air daripada jari-jari baginda. Lantaran itu mereka tidak mempercayai perkara-perkara mukjizat. Tapi kita katakan, kalaulah tak percayakan kepada perkara tersebut kerana kita tak mampu melihatnya, inilah hadis yang jelas menunjukkan mukjizat Nabi SAW yang boleh kita lihat walaupun Nabi SAW dah tiada. Mukjizat yang masih kekal sehingga ke hari ini selain daripada Al-Quran, iaitu hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa baginda SAW mengetahui perkara gaib. Nabi SAW telah menyifatkan tentang keadaan umat akhir zaman yang Nabi tak pernah jumpa.
yang Nabi SAW tak ada pun pada zaman tersebut, tapi Nabi dah sebutkan, Nabi dah sifatkan keadaan mereka dengan keadaan yang begitu detail, dengan keadaan yang begitu terperinci, yang mustahil manusia boleh agak-agak. Mustahil manusia 1400 tahun dahulu dia buat andaian mungkin manusia pada akhir zaman akan sekian. Perkara itu mustahil. Kerana sifatan yang disifatkan oleh Nabi SAW itu adalah merupakan sifatan yang cukup terperinci, yang mustahil direka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-28 adalah bala yang datang daripada pemerintah. Hadis ke-29, penetapan undang-undang yang bercanggah dengan hukum Islam. Ini Nabi dah sebut bahawa akhir zaman manusia akan menetapkan hukum yang bercanggah dengan perundangan Islam. Hadis ke-30, hawa nafsu yang menguasai diri. Hawa nafsu yang menjadi pemimpin kepada diri manusia, sedangkan sepatutnya seorang hamba manusia itu dia yang mengawal nafsu, tapi akhirnya nafsu yang mengawal dirinya. Hadis ke-31, Al-Quran dihafal dan perintahnya diabaikan. Hafal Quran 30 juzuk, cair, tabuklah mana pun dia boleh baca. Tapi bila tanya hukum, bila kita lihat keadaan perihal akhlaknya, tak sama langsung dengan Al-Quran, tak sama langsung dengan apa yang dia hafal. Maknanya Al-Quran hanya menjadi sebagai hafalan, bukanlah sebagai amalan. Kemudian pada hadis yang ke-32, Nabi SAW sebut tentang manusia keluar daripada Islam beramai-ramai. Pada akhir zaman, Nabi kata, manusia akan keluar daripada Islam beramai-ramai, berbondong-bondong. Bukan seorang dua, tapi mereka akan keluar daripada Islam secara beramai. Kemudian hadis ke-33 adalah manusia yang hidup dalam kemewahan. Hadis yang ke-34, ulama yang saling berhasad dengki. Ini Nabi sebut dengan jelas tentang sifat ulama pada akhir zaman yang mana mereka saling dengki antara satu sama lain. Perkara itu mungkin tak diketahui ataupun tidak perasan oleh orang yang bukan daripada kalangan ulama ataupun kalangan asatizah. Tapi bila kita berada pada kalangan asatizah, daripada kalangan ulama, kita pasti akan melihat akan sifat hasad yang ada di dalam kalangan ahli agama sendiri. Ini Nabi sebut tentang ahli agama. Nabi tak sebut tentang orang bukan ahli agama. Nabi sebut ulama tetapi berhasad dengki antara satu sama lain. Kemudian hadis yang seterusnya adalah generasi akhir umat ini akan melaknat generasi yang pertama, akan menyalahkan generasi yang pertama. Siapa Imam Syafi'i tu, dia kata. Abu Hanifah tu siapa? Bahkan lebih malang lagi, mereka menyalahkan para umat-umat yang terdahulu, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-36 adalah persengketaan sesama manusia. Nabi sebut tentang persengketaan yang akan berlaku pada akhir zaman. Hadis ke-37, sukarnya mendapatkan orang yang benar-benar alim. Perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun dahulu. Lebih daripada 1400 tahun dahulu. Nabi dah sebut dah, pada akhir zaman sangat sukar untuk mendapati orang yang benar-benar alim. Benar-benar alim ni maksud dia apa? Dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Dia berilmu dan ilmunya adalah benar. Ada orang yang dia mempunyai ilmu tapi ilmunya terpesong. Tapi untuk mendapatkan orang yang benar-benar alim, berilmu dengan ilmu yang sebenar-benarnya, menguasai ilmu dengan sebenar-benar penguasaan, dan beramal dengan ilmu yang dia ketahui, itu kata Nabi SAW, pada akhir zaman sangat sukar untuk kita dapati. Dan perkara itu kita dapat lihat sendiri pada hari ini. Kalau kita nak sebutkan ulama yang ada pada hari ini, sangat sukar. Ataupun kita sebut tapi kita tak mampu menyebutkan dengan bilangan yang ramai. Kenapa? Kerana Nabi dah sebut untuk mendapatkan mereka yang benar-benar alim pada akhir zaman sangat sukar. Kemudian hadis yang seterusnya adalah
Nabi sebut tentang seburuk-buruk makhluk. Hadis ke-39, Nabi sebut tentang zuhud kepada manusia. Zuhud pada asalnya adalah kepada harta. Tapi Nabi sebut pada akhir zaman, manusia kena zuhud pada manusia. Bukan zuhud pada harta. Zuhud ni apa? Zuhud ini, dia tidak melampau. Hidup dalam kesederhanaan. Itu dengan harta. Tapi Nabi kata, pada akhir zaman, manusia bukan lagi zuhud. Tidak perlu lagi zuhud kepada harta. Tetapi mereka lebih utama untuk zuhud kepada manusia. Untuk menjauhi manusia. Kerana fitnah harta itu berbanding dengan fitnah manusia. Fitnah manusia lebih besar dibandingkan daripada fitnah harta. Kemudian hadis yang ke-40 adalah Nabi sebut tentang orang yang tidur lebih baik daripada bersandar. Tidur, Nabi kata, lebih baik daripada bersandar. Bersandar lebih baik daripada duduk. Duduk lebih baik daripada bangun. Keadaan fitnah yang berlaku pada akhir zaman yang sehinggakan Nabi kata yang baiknya tidur ialah. Itu yang paling baik, kata Nabi. Yang kita akan lihat perincian hadis tersebut. Hadis ke-41, Nabi sebut tentang dua fitnah yang besar, iaitu fitnah arak dan wanita. Sedang pendengar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama melihat pada hadis yang pertama. Pada tuan-tuan yang memiliki buku, tuan-tuan boleh buka pada halaman 73. Hadis yang pertama. Hadis pertama, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata beliau, qal Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu wa la min al-Islam illa ismuhu yatasammawna bihi wa hum ab'adu an-nas minhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda fuqaha'u dhalika az-zaman sharru fuqaha'i tahta dhilli as-sama' minhum kharajat al-fitnah wa ilaihim ta'udu. Rawahu al-Hakim fi at-Tarikh wa rawa ad-Dailami fi hadits Mu'adz bin Jabal wa nahwihi. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah ibn Umar, kenapa bila Abdullah ibn Umar kita sebut radhiyallahu anhuma? Kerana Abdullah ibn Umar adalah merupakan sahabat Nabi SAW dan ayahnya juga merupakan sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar adalah merupakan anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Oleh itu bila kita sebut Abdullah bin Umar, kita akan sebut radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua. Kalau seorang kita kata radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya seorang. Tapi kalau dua orang, kita akan sebut radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas kedua mereka, yakni kepada Abdullah bin Umar dan bapanya ini Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Umar. Dan beliau diberikan kunyah, gelaran sebagai Abu Abdurrahman, yakni bapa kepada Abdurrahman. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qart ibn Razah ibn Adi bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi. Bertemu nasabnya dengan nasab baginda SAW pada Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau digelarkan sebagai Abu Abdurrahman kerana anaknya namanya Abdurrahman. Oleh itu digelarkan sebagai bapa kepada Abdurrahman. Ibu beliau namanya adalah Zainab binti Maz'un. Yang mana Zainab binti Maz'un ini beliau adalah merupakan kakak kepada Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Bahkan beliau antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bukan sekadar meriwayatkan hadis, bahkan beliau juga merupakan faqih, pakar dalam masalah hukum. Bahkan beliau menjadi rujukan setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sigharus sahabah. Sigharus sahabah ni maksudnya apa? Sahabat yang bersama dengan Nabi, hidup dengan Nabi pada usia yang muda. Lalu dinamakan sebagai sigharus sahabah. Beliau dilahirkan di Mekah pada 10 tahun sebelum hijrah yang pertama ke Yathrib. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 73 hijrah. Beliau antara sahabat yang dikenali sebagai al-mukaththirina bil fatwa, sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Bahkan diriwayatkan bagaimana sifat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini, seperti mana disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana ahadun yatba'u atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi kama kana yatba'uhu Ibn Umar." Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, tak adalah orang yang mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam di rumahnya melebihi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang sangat menjaga sunnah baginda SAW. Bahkan beliau ada kadanya mengikuti perkara yang biasanya perkara tersebut adalah merupakan sifat semula jadi baginda sebagai seorang manusia. Tetapi perkara tersebut turut diikuti oleh Abdullah bin Umar. Bahkan dikatakan bahawa Abdullah bin Umar, beliau akan salat di sebuah pokok yang Nabi SAW pernah salat di pokok tersebut. Bahkan beliau menjaga pokok tersebut daripada mati. Kenapa? Kerana dia nak solat di mana tempat baginda sallallahu alaihi wasallam salat. Ini sifat peribadi Abdullah bin Umar yang mana beliau gemar, cinta untuk mengikuti setiap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sekecil-kecil perkara, sehingga disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai orang yang paling banyak mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam bersama-sama dengan ayahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga berhijrah ke Madinah bersama dengan ayahnya. Beliau pernah meminta daripada Nabi SAW untuk menyertai beberapa peperangan. Peperangan yang pertama iaitu peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, beliau jumpa dengan Nabi SAW, minta izin daripada Rasulullah. "Hai Rasulullah, kau izinkanlah aku untuk pergi berperang, wahai Rasulullah." Sedangkan pada ketika itu, beliau berumur 13 tahun. 13 tahun datang jumpa dengan Nabi, khabar ke Nabi, "Ya Rasulullah, kau izinkan dia pergi perang." Umur 13 tahun, kalau kita sekarang form 1, tapi jumpa dengan Nabi, minta izin nak pergi perang. Bahkan dalam peperangan Badar adalah merupakan peperangan yang antara peperangan yang sahabat ataupun tentera Islam yang paling sikit berbanding daripada musuh. Tetapi Abdullah bin Umar cukup berani walaupun pada usia yang cukup muda, 13 tahun, tapi datang jumpa dengan Nabi, kata kepada Nabi, "Rasulullah, kau izin dan pergi perang." Dia nak pergi perang. Dia nak berjuang bersama dengan kau, wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Umar. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata, "Kau kecil lagi. Duduklah dulu, sabar. Kang dan bayilah kau pergi perang." Datang peperangan yang kedua, peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, beliau datang lagi kepada Rasulullah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, dia nak pergi perang dengan kau. Kau izinkan aku untuk berperang dengan kau, wahai Rasulullah." Nabi kata, "Kau budak lagi, kau kecil lagi. Tunggulah dulu. Sok dan bayi." Sehinggalah akhirnya pada peperangan Khandaq, barulah Nabi SAW mengizinkan kepada beliau untuk pergi berperang. Perkara ini disebutkan oleh hamba kepada Abdullah bin Umar, itu Nafi', dengan kata beliau, "Aradtu ala Nabi SAW." Kata Nafi', Abdullah bin Umar pernah menceritakan sendiri kepadaku bahawa beliau telah jumpa kepada Nabi SAW 3 kali untuk minta izin berperang dengan Nabi. Kali pertama jumpa dalam peperangan Badar, Nabi tak beri. Kali kedua pun Nabi tak beri. Sampailah kali ketiga baru Nabi beri, iaitu dalam peperangan Khandaq. Dan peperangan Khandaq adalah merupakan peperangan pertama yang disertai oleh Abdullah ibn Umar. Dan pada ketika itu beliau berusia 15 tahun. 15 tahun pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah daripada peristiwa itu, beliau telah mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Nabi
dalam peperangan-peperangan yang lain. Bahkan setelah kewafatan Nabi pun, beliau telah menyertai dalam beberapa peperangan, antaranya pembukaan kota Syam, pembukaan Iraq, Parsi, Mesir dan Afrika, dan beberapa peperangan yang lain. Kemudian beliau telah menetap di bumi Madinah, dan beliau sendiri pernah diminta oleh Sayyidina Uthman untuk menjadi qadi, untuk menjadi gubernur, tapi beliau menolaknya. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sendiri pun pernah ingin melantik beliau untuk menjadi gubernur di Syam, tapi i'tadhara. Beliau menolak permintaan Sayyidina Ali kerana beliau risau dengan fitnah menjadi sebagai seorang pemimpin. Beliau risau tidak mampu untuk memegang amanah sebagai seorang pemimpin, kerana beliau sedar bahawa amanah bagi seorang pemimpin itu merupakan amanah yang cukup besar. Ini berbeza para sahabat nak dibandingkan dengan kita. Kita ni jam. Nak lagi jawatan, kok tak dapat berabut, bergaduh sesama dia. Nakkan jawatan. Sedangkan para sahabat mereka bertolak-tolak. Risau dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Risau mereka terambil bahagian orang lain. Risau bila cuai terhadap hak orang lain. Maka ini sifat para sahabat yang kita kena contohi, yang kita kena ikuti. Bukan berlumba-lumba untuk mendapatkan jawatan, berlumba-lumba untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Jadi Abdullah bin Umar, beliau pernah diminta beberapa kali. Sayyidina Uthman pernah datang jumpa beliau, Sayyidina Ali, begitu juga dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ketika berlakunya peristiwa tahkim di antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari kata, Abdullah bin Umar, kau adalah merupakan orang paling layak untuk menjadi tahkim. Tapi beliau menolaknya kerana beliau tahu bebanan tugas yang ingin diberikan kepada beliau. Bahkan satu ketika Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau kata, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini laqab beliau, bapa kepada Abdurrahman. Ma yamna'uka an takhruju fanubayi'uka. Kata, apa yang menghalang kau untuk engkau kami jadikan sebagai khalifah dan kami berbai'ah dengan kau? Wa anta sahibu Rasulillah. Engkau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar sahabat, bahkan engkau merupakan anak kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Engkau adalah merupakan orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin kami, wahai Abdullah bin Umar. Lalu apa jawab Abdullah bin Umar? Dia kata, "Lau lam yabqa illa thalathah alaju bihujrin lam yakun li fiha hajah." Dia kata, kalau tinggal 3 orang sekalipun, aku takkan mengambil jawatan tersebut. Risaunya Abdullah bin Umar untuk mengambil amanah sebagai seorang pemimpin. Abdullah bin Umar disifatkan sebagai seorang yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah, daripada bapanya, yang mana satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih kecil, beliau lihat bagaimana para sahabat bila selesai sembahyang, mereka akan mengadu kepada Nabi, menceritakan kepada baginda tentang apa yang mereka mimpikan. Mereka akan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, malam tadi aku mimpi sekian-sekian, tu maknanya apa? Nabi akan bagi tahu makna dia sekian-sekian. Begitu juga kadang-kadang sahabat datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi, cerita kepada Nabi tentang apa yang mereka mimpi. Lalu Nabi akan mentakwil apa yang mereka mimpi. Nabi bagi tahu maksud mimpi ni sekian. Ini namanya takwil mimpi. Jadi mimpi itu ada takwilan dia. Bahkan ada ilmu berkenaan dengan takwilan mimpi. Macam mana kita nak mentakwil mimpi yang kita alami. Nabi SAW dia tahu, bila seseorang mimpi dengan sekian-sekian, ni makna dia sekian. Jadi Abdullah bin Umar bila dilihat perkara tersebut, dia kata, alangkah baiknya kalau aku pun mimpi seperti itu dan aku dapat mengadu kepada Rasulullah. Sehinggalah suatu ketika pada suatu malam beliau tidur dan beliau bermimpi. Beliau telah ditarik oleh malaikat dan ingin dicampakkan ke dalam neraka. Beliau berasa dalam keadaan yang sangat ketakutan, sehinggalah beliau terjaga. Bila terjaga, mengadu kepada kakaknya Hafsah, yang merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Lalu dia cerita kepada kakak dia, wahai Hafsah, Dan malam tadi mimpi malaikat duk tarik campak Dan ke dalam neraka. Lalu Sayyidatina Hafsah pun cerita perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, ni'mar rajul Abdullah. Lelaki yang paling baik itu adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia bangun malam. Nabi kata Abdullah bin Umar, dia adalah lelaki yang sangat baik. Tapi kalau dia bangun malam, Nabi bagi tahu dia, kena bangun malam. Qiyamul lail, wahai Abdullah bin Umar. Itu adalah tanda untuk engkau bangun pada malam, pada setiap malam. Dia kata Salim, ini orang yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, sesungguhnya Abdullah bin Umar, bila Nabi sebut perkara tersebut, Nabi kata Abdullah bin Umar adalah lelaki yang paling baik jika dia bangun malam. Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail pada setiap malam sehinggalah beliau meninggal dunia, selepas daripada Nabi sebut hadis tersebut. Hebatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahkan kata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau syahidtu li ahadin annahu min ahli jannah, la syahidtu li ibn Umar." Kata Sa'id bin Musayyib, kalaulah aku diminta untuk menjadi saksi bagi ahli syurga, kalau aku ditanya siapakah ahli syurga, nescaya aku akan katakan Abdullah bin Umar. Dia adalah merupakan ahli syurga. Bahkan dalam riwayat lain, ketika mana Nafi' ditanya oleh orang tentang bagaimana perihal ibadah Sayyidina Abdullah bin Umar, apa kata Nafi'? Nafi' ini merupakan hamba kepada Abdullah bin Umar. Bila orang tanya dia, wahai Nafi', Abdullah bin Umar ni macam mana ibadah? Cerita lah sikit, dia nak tahu. Orang ngobat dia anda apa tu? Ibadah kuat. Kau cerita lah macam mana ibadah Abdullah bin Umar ni. Apa kata Nafi'? Dia kata, la tutiqunahu. Engkau takkan mampu menyaingi, menyamai ibadah Abdullah bin Umar. Kenapa? Al-wudu' li kulli salah wal mashafi fima bainahuma. Kata Nafi', Abdullah bin Umar, dia akan berwudu pada setiap kali salat dan beliau akan mengkhatamkan Al-Quran pada waktu itu. Ibadah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kita kembali kepada hadis. Beliau mengatakan apa? Nabi SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana pada zaman tersebut tidak akan tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya sahaja. Nabi kata akan datang satu zaman Al-Quran hanya tinggal tulisan. Apa maksud Al-Quran hanya tinggal tulisan? Al-Quran sudah tidak diendahkan. Al-Quran ditinggalkan sebagai suatu sumber panduan di dalam melakukan sesuatu perkara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahawa sesiapa yang berhukum, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, fa ulaika humul kafirun, mereka itu adalah mereka yang kufur. Walaupun pada ayat ini berkenaan dengan Taurat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, Allah sebut tentang Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Lalu Allah kata sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Taurat kepada Nabi Musa, tetapi untuk kita sebagai umat baginda SAW diturunkan adalah Al-Quran. Allah kata kalaulah mereka tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang yang kufur, kata Allah SWT. Dalam ayat seterusnya Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, mereka yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang zalim. Dalam ayat yang seterusnya pada ayat 47 Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi kalau kita amati tiga ayat ini, ayat yang sama cuma diubah pada hujungnya. Fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul fasikun. Yang pertama Allah kata orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kufur. Ayat yang kedua Allah kata
mereka yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Ayat seterusnya Allah kata mereka yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang yang fasik. Perkara yang sama tetapi dengan 3 umpamaan. 3 sifatan disebutkan oleh Allah SWT, iaitu orang yang kafir, zalim dan orang yang fasik. Jadi kalau kita amati ayat ini, kita akan melihat bagaimana munasabah, tanasub ayat-ayat Al-Quran. Dalam ilmu ulumul Quran itu ada namanya tanasubul Quran ataupun munasabah. Hubung kait di antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Panjang perbincangan ulama berkaitan dengan ayat tersebut. Dengan kata ulama, yang ayat pertama untuk kafirun itu adalah kerana mereka memang tolak apa yang diturunkan oleh Allah. Misalnya diturunkan kepadanya Taurat, dia memang tak terima Taurat, tolak secara total, maka kata Allah itu adalah orang yang kafir, adalah orang yang kufur. Tetapi untuk orang yang zalim yang Allah katakan itu adalah mereka yang diturunkan hukum padanya tapi dia tidak berhukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk ayat yang ke-47 pula adalah berkenaan dengan mereka yang diturunkan Injil, berkenaan dengan akhlak mulia, berkenaan dengan sifat-sifat mulia, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, lalu Allah sifatkan mereka sebagai orang yang fasik. Sedang pendengar dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan untuk kita berhukum, untuk Al-Quran dijadikan sebagai panduan di dalam menentukan hukum. Jika tidak, maka kita akan tergolong daripada 3 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi lagi, wala minal Islam ila ismuhu. Mula-mula Nabi kata Al-Quran hanya tinggal tulisan. Yang kedua Nabi kata Islam hanya tinggal pada nama. Islam hanya pada IC. Kalau kita lihat pada hari ini, hanya pada IC, tetapi perbuatan mereka bukan Islam. Akhlak mereka tidak seperti akhlak Islam. Kehidupan mereka tidak seperti akhlak Islam, tidak seperti kehidupan orang Islam. Yang Islam mana? Hanya pada nama. Kau Islam tak? Islam, tetapi aurat dibuka. Dan sebagainya. Kemudian yatasammauna bihi wa hum ab'adun nasi minhu. Bahkan Nabi kata, Nabi sifatkan dengan cukup terperinci, Nabi kata mereka meletakkan nama sebagai Islam tetapi mereka jauh daripada Islam. Ini Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu. Nabi sebut tentang keadaan umat akhir zaman yang benar-benar berlaku. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka imarah tetapi hilang daripada punca hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid mereka ramai tetapi tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama bincang, apakah maksud hidayah tersebut? Sebahagian mengatakan bahawa masjid penuh tapi semayang lintang pukang, rukun tak tahu, akhlak tidak dijaga. Maka itu menunjukkan Nabi sebut sebagai tidak adanya hidayah pada mereka walaupun masjid mereka imarah. Program setiap maghrib ada ceramah, setiap subuh ada ceramah, tetapi hidayah tak ada. Orang yang datang masjid perangai lebih teruk daripada orang yang tak datang masjid. Misalnya, ini Nabi sebut walaupun masjid imarah tetapi hilang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis apa? Man izdada hudan, man izdada ilman wa lam yuzdadu hudan, lam yuzdadu min Allah ila bu'dan. Kata Nabi SAW, siapa yang bertambah pada dirinya ilmu tetapi tidak bertambah padanya hidayah, dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, sebaliknya mereka akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ilmu dan hidayah merupakan 2 perkara yang sangat berbeza. Ada orang dia mempunyai ilmu tetapi dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah Nabi sifatkan pada umat akhir zaman yang mana masjid mereka imarah, program Maulidur Rasul setiap tahun, tetapi hidayah hilang. Kecintaan kepada Nabi tiada kerana hilangnya hidayah, petunjuk. Kemudian Nabi sebut fuqaha'u dzalika zaman syarru fuqaha'i tahta dhilis sama'. Para ulama, para faqih, orang yang faham tentang agama pada zaman tersebut adalah merupakan ulama yang paling teruk, yang paling jahat yang ada di atas muka bumi. Ini Nabi sebut. Ulama mereka adalah ulama yang paling teruk yang ada di atas muka bumi. Minhum kharajat al-fitnah wa ilaihim ta'udu. Nabi SAW, daripada mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka juga kembalinya fitnah. Ini sedang pendengar tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lagi pada
sesi yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala melihat satu persatu hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga apa yang kita dengar pada hari ini mendapat manfaat dan dijadikan asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada terlanjur kata, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.